Seorang sahabat nama Sayyidina Ubay ibn Ka'ab. Ubay ada banyak sahabat. Yang paling terkenal Ubay ibn Ka'ab. Ada seorang lagi juga terkenal, Abdullah bin Ubay. Yang tu jangan buh nama anak, Abdullah Ubay jangan letak. Sebab yang tu presiden munafik umat Nabi Muhammad. Bukan saya yang bagi gelaran tu. Gelaran itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul munafiqin, kepala munafik. Seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Ubay. Saya nak sebut satu hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Sayyiduna Ubay bin Ka'ab ini bila dia baca Quran, bacaannya, fasahahnya, sebutannya seperti Jibril alaihissalam. Sehingga Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata, aqra'ukum Ubay. Orang yang paling mahir tentang bacaan Quran di kalangan kalian namanya Ubay, kata Rasulullah. Ada dua orang sahabat yang bacaannya seperti Jibril. Yang pertamanya Ubay bin Ka'ab, yang keduanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dua sahabat. Sayyidina Ubay ni satu hari dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaika. Setiap hari aku berselawat dengan jumlah yang banyak ke atas kamu, wahai Rasulullah. Berapa seeloknya aku berselawat kepada kamu, wahai pesuruh Allah? Sayyidina Ubay ni tiap-tiap hari dia selawat banyak. Ni sahabat tuan-tuan, sahabat. Tiap-tiap hari dia berselawat banyak. Satu hari dia jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku banyak selawat kepada kamu, berapa aku nak buat? Sayyidina Ubay nak minta pandangan Nabi, dia nak tambah ke macam mana? Nabi sebut apa tuan-tuan? Ma syi'ta. Ma syi'ta ni maksud ikut kamu lah. Ikutlah. Tu maksud ma syi'ta. Yang nak belajar bahasa Arab, up to you. Orang putih kata, up to you. Ikutlah. Ikut kamu. Ma syi'ta. Nabi jawab. Kemudian Sayyidina Ubay kata, ar-rubu'u ya Rasulullah. Ar-rubu'u ya Rasulullah. Boleh tak 1/4 daripada jumlah zikir aku setiap hari, 1/4 adalah selawat? Kalau sehari dia berzikir 8 jam, 2 jam dia nak berselawat kepada Nabi. Sehari 2 jam berselawat. Contoh ni, contoh. Tapi 1/4 itu betul daripada mulut Sayyidina Ubay. Sayyidina Ubay kata, ya Rasulullah, ar-rubu', boleh tak 1/4 daripada jumlah zikir dan doa aku adalah selawat? Nabi kata, ma syi'ta. Ikut kamu, wahai Ubay. Fa in zitta fahuwa khairul lak. Sekiranya kamu tambah lebih dari 1/4, lebih baik untuk kehidupan kamu. Nabi paksa tak? Nabi tak paksa. Tapi Nabi bagi tahu kaedah umum, bukan sahaja untuk Ubay. Kaedah umum untuk Sayyidina Ubay dan untuk semua kita pada malam ini. Nabi kata, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Terpulang kepada kamu, wahai Ubay, kalau kamu tambah, baik untuk kehidupan kamu. Nabi tak bagi tahu apa-apa. Nabi sebut macam tu aja. Kemudian Sayyidina Ubay kata, maksudnya lebih daripada 1/4 lebih baik untuk kehidupan Ubay. Lalu dia pun tambah, an-nisf ya Rasulullah, kalau separuh daripada wirid aku adalah berselawat ke atas kamu, adakah baik? Nabi pun kata, ma syi'ta. Ikutlah wahai Ubay, kalau lebih, lebih baik. Sayyidina Ubay tak bangun lagi. Dia pun termenung sikit. Dia panggung kepala dia. Dia tanya, ya Rasulullah, as-thulutsain,
2/3. Tuan-tuan, 2/3 ni nak dekat 70%. Ya Rasulullah, 2/3 daripada seluruh zikir dan doa aku adalah selawat. Cukup tak? Nabi jawab, ma syi'ta fa in zitta fahuwa khairul lak. Terpulang kepada kamu wahai Ubay, tapi kalau kamu tambah, lebih baik untuk kehidupan kamu. Tuan-tuan, 2/3 nak tambah berapa? Semua orang boleh jawab. 2/3 lebih kurang 70% pun Nabi sebut kalau kamu tambah lebih baik. Maka Sayyidina Ubay, seorang sahabat yang bijak, mengejar akhirat, mengutamakan akhirat, kalkulator akhirat, timbangannya timbangan akhirat, dia pun kata, ya Rasulullah, aja'alu laka salati kullaha. Seluruh kehidupan aku, zikir aku adalah dengan menyebut dan berselawat ke atas kamu. Apa jawab Nabi? Nabi pun sebut, idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dzambuk. Ketika kamu menjadikan seluruh zikir dan doa kamu adalah selawat ke atas aku, ketika itu Allah akan menghilangkan kesemua kesedihan dan keresahan kamu, wa yughfaru laka dzambuk, dan Allah mengampunkan semua dosa kamu. Kita hidup di dunia ni, kaya ke, miskin ke, yang sakit ke, yang sihat ke, dia ada resah, dia ada risau. Semua orang, termasuk saya yang bercakap, dia ada resah, dia ada risau dalam hidup dia, sikit ataupun banyak. Maka lama sudah Nabi bagi tahu penyelesaian untuk saya dan kita semua, untuk menghilangkan keresahan dan kerisauan, gundah gulana dan kesedihan dengan cepat dalam kehidupan kita adalah dengan menjadikan seluruh waktu zikir kita adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Kalau yang belum pernah, maksudnya yang tak pernah mulakan lagi, selepas solat fardu buat 10 dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Buat 10 dulu lepas solat fardu. Dia jangan malam ni start 1000. Malam ni start 1000, orang dah balik lagi dia tak balik, 10:30 baru dia balik. Lepas 20 tahun baru dia buat pula. Dia kaedah, kalau kaedah untuk melakukan ibadah ni, dia jangan terus drastik, sebab dia akan bosan. Seseorang tu dia sendiri yang bosan. Maksudnya dia kena mula sikit-sikit dan berazam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, insya-Allah aku akan tambah, sehingga seluruh zikir dan doa aku adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta, saya tahu malam ni ramai yang minta, tapi berapa ramai yang doa dia akan menembusi 7 petala langit, wallahu a'lam. Tiap-tiap doa yang terdetik sekarang ni dalam masjid ini, tiap-tiap doa yang terdetik itu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh nampak, saya pun tak nampak. Kalau tuan-tuan boleh nampak, tuan-tuan akan tengok dia akan keluar daripada sini sampailah ke siling ni, kemudian sampai ke menara, sampai ke atas, sampailah langit pertama dan sampai ke langit yang ke-7. Sekiranya doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz untuk sampai itu macam mana? Mengikut kekuatan ikhlas doa dan amalan itu. Maka berdoalah kerana Allah, sembahlah Allah kerana Allah, berzikirlah kerana Allah, bersedekahlah kerana Allah, lihatlah kerana Allah, bercakaplah kerana Allah, berjalanlah kerana Allah. Ketika itu amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan selit, tuan-tuan, jangan selit yang dunia punya
niat. Nak tumpang itu, nak tumpang kawan ni punya rezeki, nak tumpang, dia tak sampai.